Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kekuatan untuk melakukan amal ibadat kepada Allah taala. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba yang sentiasa imtisalul awamirillah wa jtinabun nawahi. Dan kita bersyukur kepada Allah taala, pada malam yang mulia ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam ilmu fiqh dalam kitab Matla'il Badrain yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ismail rahimallahu ta'ala. Kita masih lagi dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, sebelum masuk dalam bab menyatakan ilmu fiqh. Jadi pengarang kita ada menyebut sedikit cara ringkas dalam ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Telah maklum bagi kita ilmu akidah ataupun dinamakan ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu tauhid, mana yang satu dibahagikan kepada 3 bahagian. Pertamanya bahagian tentang sifat uluhiyah, sifat ketuhanan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bincang tentang sifat wajib, sifat yang mustahil dan sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya dibincang tentang sifat nubuwah, sifat kenabian, sifat rasul. Dibahagikan juga kepada 3, wajib, mustahil dan harus. Dan yang ketiganya, bahagian ketiga yang disebut di dalam kitab pada ilmu tauhid ini ialah sam'iyat, iaitu perkhabaran, penceritaan yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didengar daripada Nabi, yang tidak ada kita gunakan akal untuk memikirnya, tidak. Jadi bahagian yang ketiga yang dibincang oleh pengarang kita ialah bab sam'iyat, yang berbicara tentang hari kiamat, kita dihisab oleh Allah Ta'ala, tentang azab kubur, tentang timbangan amalan kita dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana pada muka surat 23 tu dibincang tentang sam'iyat ni. Kata mu'alif rahimallahu ta'ala, dan bahawasanya dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat dan dihisabkan mereka itu pada mauqif atas segala amalan mereka itu, malaikat mereka yang masuk syurga dengan tiada hisab, dan sekalian amalan mereka itu ditimbang sekaliannya pada neraca dan melalui sekalian mereka itu atas sirat. Pada pengajian kita yang lepas, kita bincang tentang amalan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan yang Allah Taala tidak hisab amalan dia, terus Allah Taala masuk ke dalam syurga Allah Taala, yang disebut dalam satu hadis yang sahih, sebanyak 70,000 daripada umat Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala terus masuk ke dalam syurga tanpa dengan melalui hisab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu golongan lagi yang dihisab oleh Allah Ta'ala, tapi dipermudahkan hisab oleh Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum lah, kita minta kita ni yang tergolong daripada golongan, sama ada yang pertama ataupun golongan yang kedua. Sama ada golongan yang Allah Ta'ala tidak hisab kita, terus Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga, ataupun kita dihisab oleh Allah Ta'ala amalan kita, tetapi dihisab dengan hisab yang mudah. Dan golongan yang ketiga
golongan yang Allah Ta'ala hisab dengan hisab yang begitu detail, amat payah bagi dia untuk melepas hisab yang ditentukan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan pada malam ini seolah kita bincang tentang amalan kita yang ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang disebut oleh pengarang kita, dan sekalian amalan mereka itu ditimbang sekaliannya pada neraca. Jadi segala amalan kita Allah Ta'ala timbang selepas daripada kita dihisab oleh Allah Ta'ala. Kalau mengikut riwayat hadis, apabila bangkitnya manusia daripada kubur menuju pada mahsyar, perkara yang dilalui yang pertamanya ialah kaulan kausar. Ada satu riwayat menyebut mana manusia bangkit daripada kubur menuju kepada mahsyar, berjalan menuju kepada mahsyar, di sana ada kaulan kausar yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang malaikat kenal ini umat Nabi Muhammad, kenal ini umat Nabi yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kesan kita mengambil wuduk. Sebab kesan kita mengambil wuduk di muka, di tangan, di kepala, di kaki kita, semua akan bercahaya, akan mengeluarkan nur. Maka malaikat akan nampak ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bagi orang kafir dan mukmin yang asi, yang tak pernah melakukan ibadat sembahyang, maka dia tidak akan dapat meminum kaulan kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ni akan dahaga yang amat sangat apabila berada pada mahsyar. Tapi orang yang dapat meminum kaulan kausar Nabi, maka mereka ini tidak akan dahaga apabila berada di pada mahsyar ketika amalan kita dihisab, yang matahari kita berada di atas kepala 1 mil. Sehingga ulama kata mil itu ialah 1 batang celak mata, sangat dah dekat dengan kepala. Setengah ulama tafsir mil 1 batu daripada kepala. Dan selepas daripada dihisab itu, maka Allah Ta'ala akan timbang amalan kita yang kita lakukan, sama ada amalan yang baik ataupun amalan yang sebaliknya. Maka ditimbang amalan kita untuk menentukan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam firman Allah Ta'ala, wa nada'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamah. Kami meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Mana suatu amalan ditimbang semua, sama ada yang kecil, yang besar, yang tidak dilihat, yang dilihat, yang dilakukan cara zahir ataupun sembunyi, semuanya amalan itu ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jumhur ulama menyebut diri amalan itu ditimbang oleh Allah Ta'ala, bukan suratan yang ditulis oleh malaikat. Bukan suratan yang ditulis oleh malaikat di kanan kiri kita, raqib atid, bukan suratan, tapi amalan itu sendiri. Yang jumhur ulama menyebut hadis yang daripada hadis diriwayat oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, berita Imam Tirmizi menyebut hadis ini dalam Sunan Tirmizi, bahawa amalan itu sendiri ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada Abi Malik Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan, subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ardh, wassalatu nurun wa sabru diya'un wa qur'anun hujjatun alaika au hujjatun laka au alaika, kullu nasi yaghdu faba'i'u nafsihi mu'tikuha au mubiquha. Yang Nabi bersabda, sesungguhnya suci itu separuh daripada iman, sebahagian daripada iman. Kita suci anggota kita,
Maka ditafsir oleh Imam Nawawi, suci sama ada suci zahir ataupun suci maknawi. Suci anggota daripada perkara yang kotor, perkara yang najis. Dan suci juga suci hati kita. Suci daripada segala sifat-sifat mazmumah. Sifat yang dicela. Kita ada riak, takabur, kasih kepada dunia, kasih kepada harta, kasih pada pangkat. Kita takabur, ujub, sam'ah. Ini sifat-sifat yang kecelaan. Maka bersih daripada sifat-sifat kecelaan ini sebahagian daripada kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata alhamdulillah memenuhi timbangan. Kita memuji Allah taala. Kita menyebut alhamdulillah, itu memenuh timbangan yang Allah taala timbang amalan kita di akhirat. Begitu subhanallah dan alhamdulillah ini benda yang memenuhi timbangan di antara langit dan bumi. Sembahyang kita akan menjadi nur kita. Sebab amalan yang kita lakukan menjadi nur kepada kita dan orang lain tak boleh tupang nur kita. Hatta ibu bapa kita, adik kita, anak kita tidak boleh seorang pun nak tupang nur kita, dan kita tak boleh nak tarik orang lain berada dalam nur kita. Yang Allah Ta'ala sediakan nur ini hanya kepada diri seorang yang melakukan amalan itu sahaja pada hari kiamat. Walaupun ibu bapa dia itu alim, tapi anak dia sebaliknya, ibu bapa tak boleh tolong waktu dia berada di pada mahsyar, kerana nur itu Allah Ta'ala kurniakan kepada pelaku amalan yang baik sahaja. Sebab itu Allah Ta'ala, Nabi menyebut sembahyang kita ni nur, yang Allah Ta'ala jadikan nur bagi kita. Dan sabar itu benda yang bercahaya. Quran ini menjadi hujah bagi kita, ataupun menjadi hujah di atas kita, kemudaratan ke atas kita. Jadi hadis ini Nabi menyebut bahawasanya Allah Ta'ala timbang amalan yang kita lakukan, bukan suratan yang ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Ada khilaf ulama disebut dalam kitab Abdul Salam, syarah bagi matan Jauharatul Tauhid. Ada setengah ulama menyebut amalan itu Allah Ta'ala rupakan dengan suatu benda. Satu rupa, maka ditimbang amalan itu. Tapi jumhur ulama menyebut Allah Ta'ala tak merupakan amalan itu dengan suatu benda. Diri amalan itulah yang Allah Ta'ala timbang untuk Allah Ta'ala menentukan keadilan Allah Ta'ala kepada hamba dia yang beriman, hamba yang melakukan amal soleh. Begitu dengan satu hadis yang lain yang masyhur yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang Nabi SAW bersabda, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang Nabi menyebut dua kalimah yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang amat disayangi oleh Allah Taala, dua kalimah ini. Dia ringan di atas lidah kita nak menyebut, dan dia berat pada timbangan. Lidah kita boleh sebut ringan sahaja, waktu mana sekalipun. Ya. Sebab kita menyebut Allah Ta'ala ini, dia tidak ada waktu yang tertentu. Allah Ta'ala jadikan kita berzikir kepada Allah Ta'ala ini tidak ada waktu yang tertentu. Bila-bila masa kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak seperti sembahyang, dia ada waktu, puasa dia ada waktu, zakat dia ada waktu dia. Tapi berzikir kepada Allah Ta'ala dia tidak ada waktu. Yang Allah Ta'ala sediakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menyebut dua kalimah yang amat disayangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringan pada lidah kita, tapi berat pada timbangan. Apa kalimah itu? Yang Nabi sebut subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Dua kalimah ini, jikalau kita sebut subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim,
dia menjadi berat pada timbangan kita. Yang memberatkan timbangan kita. Kalau amalan ibadat yang lain kita buat sikit, tapi kalimah ini kita sebut. Selepas sembahyang, kita berzikir, ataupun pada waktu-waktu yang lain. Maka dua kalimah inilah yang memberatkan timbangan amalan kita. Maka ulama menyebut manusia pada ditimbang amalan ini dibahagikan kepada 3 golongan manusia. Dan Allah Ta'ala timbang amalan manusia ini, Allah Ta'ala bahagikan kepada 3 golongan. Pertama, golongan yang berat timbangannya. Yang berat timbangan kebajikan. Kebaikan yang lakukan, ibadat. Daripada timbangan maksiat, kejahatan yang dilakukan. Maka golongan yang pertama ini dinamakan Ashabul Jannah. Golongan yang dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Taala berfirman, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah fi jannatil 'aliyah. Allah Ta'ala sebut siapa yang berat timbangannya, maka dia pada kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam syurga yang tinggi. Orang yang berat timbangan amalan, kebaikan yang dilakukan di dalam dunia ini. Sebab itu kita kena memperbanyakkan melakukan amal kebaikan. Yang Allah Ta'ala sediakan bagi kita berbagai-bagai amalan kebaikan. Sembahyang, puasa. Ada orang yang sembahyang tak banyak. Dia melakukan sembahyang fardu saja. Tapi amalan ibadat lain banyak dia lakukan. Dia lakukan amalan sedekah. Banyak. Dia melakukan amalan berzikir banyak. Ada orang yang melakukan banyak ibadat sembahyang. Tapi kurang membaca Quran. Kurang berzikir. Berbagai-bagai amalan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Pilihlah tepuk dada tanya keimanan kita. Kita nak pilih amalan mana yang kita nak lakukan dan memperbanyakkan amalan. Maka amalan inilah yang memberatkan timbangan kita pada hari akhirat. Timbangan amalan kebajikan kita pada hari akhirat. Golongan yang kedua, mereka yang ringan timbangan dia. Dan Allah Ta'ala menyebut, fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Mereka yang ringan timbangan dia, maka iaitu mereka yang Allah Ta'ala campakkan di neraka hawiyah. Mereka yang dibakar oleh Allah Ta'ala dalam neraka hamiyah. Ini menunjukkan timbang amalan baik sedikit, tapi banyak amalan kejahatan. Maka Allah Ta'ala campakkan mereka ini di dalam neraka Allah Ta'ala, na'udzubillah min zalik. Golongan yang ketiga yang dinamakan Ashabul A'raf. Golongan yang sama banyak antara amalan yang baik dan amalan yang jahat. Mereka ini dinamakan dalam Quran, Allah Ta'ala sebut Ashabul A'raf. Surah A'raf di dalam Al-Quran. Maka Allah Ta'ala menceritakan golongan mereka yang sama banyak amalan baik dengan amalan yang buruk. Maka pekerjaan dia diserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut amruhum ma'kulun ilallah. Pekerjaan mereka itu Allah Ta'ala diserahkan kepada Allah Ta'ala. Sama ada Allah Ta'ala nak campak dia ke dalam pada neraka, na'udzubillah, itu diserah kepada Allah Ta'ala. Ataupun Allah Ta'ala nak masukkan dia ke dalam syurga. Jadi Allah Ta'ala tidak menyebut di dalam Al-Quran dan tidak dinyatakan oleh Nabi SAW bagaimana amalan ini ditimbang. Adakah ditimbang neraca di dalam sebagaimana neraca dalam dunia ini, ataupun sebaliknya tidak dinyatakan oleh Nabi SAW. Maka tak perlulah kita selidik mencari hakikat bagaimanakah neraca yang digunakan, timbangan yang digunakan oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat besok.
Yang pentingnya kita mengetahui setiap amalan yang kita lakukan, kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada amalan baik ataupun amalan yang buruk. Kemudian salah satu daripada benda yang sam'iyat lagi ialah kita akan melalui siratal mustaqim. Kita akan melalui titiran yang ada pada hadapan neraka Jahannam, dan setiap orang akan melalui sirat ini. Perkataan sirat dalam bahasa Arab makna tariq. Sirat itu makna tariq, makna jalan. Ini dalam sudut bahasa. Adapun dalam sudut istilah syarak, sirat ini dibahagikan kepada dua makna. Satunya sirat di dalam dunia. Kita minta Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Allah Ta'ala jalan yang betul. Ini sirat di dalam dunia ialah kita mengikut segala yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yang dinyatakan oleh hadis Nabi SAW. Kita mengikut, kita beriman dengan Allah Ta'ala, kita mengikut agama Islam kita. Maka ini dinamakan siratal mustaqim di dalam dunia kita. Yang keduanya, sirat di akhirat, iaitu satu jambatan yang Allah Ta'ala sediakan, yang Allah Ta'ala dirikan di atas neraka Jahannam pada hari kiamat. Yang disebut oleh ulama dalam mentakrifkan sirat ini, mana jisrul lazi yunsabu ala nari jahannam yaumal qiyamah, iaitu satu jambatan yang Allah Ta'ala dirikan di atas neraka Jahannam pada hari kiamat besok. Yang sifat bagi sirat ini yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, meriwayatkan daripada hadis Muslim, Imam Nawawi menyebut ijma' ulama di atas berlakunya titiran sirat mustaqim bagi semua manusia kena melalui siratal mustaqim ini. Jadi ikut tertib sebagaimana hadis yang disebutnya oleh Nabi SAW. Jadi selepas daripada dihisap, ditimbang, kemudian manusia akan menuju ke jambatan ini yang Allah Ta'ala sediakan, semua manusia kena lalu, tidak ada yang terlepas. Maka Nabi menyebut sifat sirat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Ta'ala menyebut bahawa manusia mesti melalui siratal mustaqim ini. Maka Nabi sebut hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Bagaimanakah sifat siratal mustaqim ini? Yang Imam Bukhari meriwayat hadis dan Imam Muslim meriwayat hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis yang dinamakan muttafaqun alaih. Hadis yang diittifaq, disepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebab kaedah dalam mustalah hadis muttafaqun alaih ini bukan kata ulama semua sepakat hadis ini hadis sahih, tidak. Muttafaqun alaih ialah hadis yang disepakat Imam Bukhari dan Muslim, yang diambil daripada satu rawi, daripada Abi Sa'id Khudri radhiyallahu taala anhu di hadis ini. Jadi hadis yang disepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim, jadi ulama terima. Semua hadis muttafaqun alaih ini semua ulama terima, seolah-olah menepati sepakatnya ulama semua tentang hadis ini hadis sahih. Maka Nabi SAW bersabda daripada hadis yang amat panjang yang Nabi sebut, summa yu'ta bijisri fa yaj'alu ala zahrai jahannam. Qulna ya Rasulullah ma jisru? Qala mudhidatun muzillatun alaihi al-khatatif wal kalalib wa hasakatun multahiyatun laha syauqatun afifatun takunu binajdi yuqalu laha sa'dan al-mu'minu alaiha katarfi wal barqi wa rihi wal ajawidi wal khayli wal rukabi atau kama qala. Nabi kata, didatangkan kamu dengan jambatan
Dan Allah Ta'ala jadikan jambatan ini di permukaan bagi neraka Jahannam. Maka sahabat tanya Rasulullah, apa dia jambatan ini? Maka Rasulullah menyebut jambatan ini, jambatan yang amat licin. Licin dia. Dan di sana ada penggait-penggait. Yang malaikat akan gaitkan kaki orang yang melalui jambatan ini. Bagi orang mukmin, kata Nabi, mereka ini akan lalu sekelip mata. Ada yang akan lalu sepintas kilat. Ada yang lalu sepintas angin. Ada yang lalu seperti menunggang kuda, menunggang kenderaan. Jadi Nabi sebut, mana orang-orang mukmin akan lalu dengan sempit, dengan laju. Dan jambatan ini amat licin, dia boleh tergelincir orang yang berjalan di atas jambatan ini. Dan disebut oleh Nabi juga, jambatan ini lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Satu riwayat hadis oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Bagi Imam Ahmad daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wali jahannama jisrun adaku minas sya'ri wa ahaddu minas saifi. Bagi neraka Jahannam, kata Nabi, satu jambatan yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Satu riwayat Imam Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala balagani anna jisra adaku minas sya'rati wa ahaddu minas saifi. Kata pada Abu Sa'id Al-Khudri, telah sampai khabar kepada aku, jambatan ini lebih tajam, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Hadis ini dihukum oleh Imam Muslim, menghukum hadis ini dihukum oleh ulama, hadis ini hadis pada hukum hadis marfu'. Sebab Imam Abi Sa'id Al-Khudri sebut balagani, itu dalam istilah ulama hadis. Jadi menunjuk bahawasanya hadis ini hadis sahih, menunjuk jambatan yang kita lalui pada siratal mustaqim ini lebih halus daripada rambut kita dan lebih tajam daripada pedang. Dan dia ada penggait-penggait yang sangkut kaki orang lalu di atas dia. Tapi orang mukmin ada yang berjalan dengan sepintas kilat mengikut kadar amalan kita yang kita lakukan di atas dunia ini. Kalau banyak amalan yang kita lakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat lalui siratal mustaqim ini seperti mana yang disebut oleh Nabi sepintas kilat. Jadi hikmahnya, kenapa Allah Ta'ala jadikan siratal mustaqim kepada kita? Hikmahnya supaya manusia hidup di atas dunia ini, bahawa dia mengetahui setiap amalan yang dilakukan oleh manusia itu akan Allah Ta'ala balas amalan yang dilakukan. Sama ada amalan yang baik ataupun amalan yang sebaliknya. Sebab itulah kita kena buat persediaan untuk diri kita apabila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan keadaan kita ni orang yang banyak melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif rahimallahu taala, dan bahawasanya segala orang yang mukmin minum mereka itu daripada haudi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni apabila kita dibangkitkan daripada kubur, maka kita akan dapat meminum air daripada kalam Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala sediakan kalam Kausar ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberi
Apa dah diberi, Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad kita ialah satu kolam daripada syurga yang dinamakan Kolam Kausar, yang diletak di tempat tanah ataupun pada padang mauqif, pada mahsyar, yang manusia akan berhimpun di sana. Kerana satu riwayat hadis Nabi kata, kalau kamu nak dengar bunyi air Kolam Kausar, kamu tutuplah telinga kamu dengan jari telunjuk kamu. Kamu tutup kedua belah telinga kamu. Kalau kamu dengar bunyi itu, itulah bunyinya Kolam Kausar Nabi SAW. Yang Allah Ta'ala sediakan kepada Nabi dan umat Nabi SAW. Jadi Kolam Kausar inilah awal-awal benda yang manusia akan pada dapat apabila bangkit daripada kubur Nabi SAW. Kerana Nabi SAW bersabda, hadis diriwayat oleh Imam Tirmizi, kata, inna li kulli nabiyyin hawdan wa innahum yatabahuna ayyuhum aksaru waridatan wa inni la arju an akuna aksaruhum waridatan. Kata Nabi, sesungguhnya bagi Nabi, setiap Nabi ada kolam dia. Setiap Nabi ada kolamnya untuk umat dia. Maka mereka ini akan, Nabi-Nabi itu akan bermenggah-menggah dengan umat yang ramai datang ke kolam dia. Dan Nabi kata, aku harap akulah orang yang paling ramai. Nah, dan Nabi kata, umat akulah yang paling ramai datang untuk meminum Kolam Kausar Nabi SAW. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala kurniakan kaulam mendapat minum Kolam Kausar Nabi SAW ini apabila kita bangkit daripada kubur. Jadi bagi orang yang mukmin, dia akan dapat minum. Kenal dia daripada kesan daripada wudu itu yang malaikat kenal. Malaikat jaga Kolam Kausar itu dengan ada penceboknya. Maka orang yang kafir yang cuba hampiri Kolam Kausar ini akan ditolak oleh malaikat kerana tidak ada kesan daripada kesan mengambil wudu yang menunjukkan bahawa dialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebesar-besar syafaatnya Nabi SAW, syafaatul uzma, iaitu syafaat yang amat besar pada faslil qada'i. Mana di akhirat Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW beberapa syafaat. Syafaat yang paling besarnya yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW ialah syafaat Nabi lah yang mempercepatkan hisab manusia di pada mahsyar itu. Yang manusia yang berada di pada mahsyar semuanya minta Allah Ta'ala mempercepatkan pada hukuman ataupun hisab di pada mahsyar kerana tidak tahan dengan kepanasan matahari yang berada pada kepala. Maka Nabi lah akan memberi syafaat kubra Nabi ataupun dinamakan syafaat uzma Nabi kepada seluruh umat manusia. Maka syafaat uzma ini yang dimiliki oleh Nabi sahaja, tidak dimiliki oleh Nabi-Nabi yang lain. Maka syafaat ini, syafaat uzma ini hanya Allah Ta'ala tentukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ataupun dinamakan syafaat ammah, syafaat yang umum. Yang kedua ada syafaat yang sughra yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi boleh menarik umat dia yang masuk neraka, ditarik masuk ke dalam syurga. Ataupun umat dia tak sempat lagi masuk neraka, maka dia halang oleh Nabi masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Berbeza dengan nabi-nabi yang lain.
yang boleh memberi syafaat kepada umat masing-masing. Jadi Nabi memiliki dua lah. Yang pertama yang syafaat kubra, yang keduanya syafaat sughra. Yang ditentukan oleh Nabi SAW sahaja. Maka satu riwayat hadis ada yang menyebut mereka yang dapat memberi syafaat kepada umat Nabi selain daripada Nabi SAW. Mana selain daripada Nabi, para anbiya, orang yang ulama, orang yang soleh, mereka dapat memberi syafaat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala menyebut, yauma izin la tanfa'u syafa'atu illa man uzina lahu rahman. Mana pada hari itu tidak ada syafaat, melainkan orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala memberi syafaat. Maka hadis menyebut, beberapa hadis menyebut mereka yang boleh memberi syafaat pada hari kiamat. Salah satu daripada hadisnya, hadis diriwayat oleh Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu, daripada sanad daripada Hasan daripada Utsman radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yashfa'u yaumal qiyamah salasatun. Ada 3 golongan yang Nabi kata boleh memberi syafaat pada hari kiamat. Pertamanya al-anbiya, para nabi. Yang keduanya al-ulama, summal ulama, para alim ulama. Summa syuhada, kemudian orang yang mati syahid. Mereka ini boleh memberi syafaat. Sebab itulah kita kena dampingkan diri kita dengan ulama. Biar ulama kenal kita. Di akhirat, dia dapat beri syafaat kepada kita. Ambil ilmu daripada dia, daripada ulama itu. Beda orang yang mati syahid, yang berjuang, berjihad semata-mata li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hadis yang lain, mana ulama ini, mana ulama yang beramal dengan ilmu dia lah. Ulama yang mengatakan yang hak, yang batil itu batil, yang hak itu hak lah. Ulama yang menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, mengharamkan apa yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka inilah yang dapat memberi syafaat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, mensyafaatkan umat Nabi yang lain. Sebab itulah satu hadis Nabi SAW yang Nabi menyebut, inna min ummati man yashfa'u li fa'ami wa minhum man yashfa'u lil qabilati wa minhum man yashfa'u lil asabati wa minhum man yashfa'u li rajuli hatta yadkhulul jannah. Kata Nabi, sesungguhnya bagi umat aku dapat memberi syafaat bagi fa'ami, iaitu jamaah yang ramai. Dia seorang boleh syafaat jamaah yang ramai masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan umatku, Nabi kata, mereka yang dapat syafaat satu kabilah dia. Ada di kalangan mereka dapat beri syafaat satu kumpulan dia. Ada kalangan mereka dapat beri syafaat bagi seorang lelaki. Mereka ini semua dimasukkan syurga oleh Allah Ta'ala kerana syafaat daripada umat aku ini, kata Nabi. Mudah-mudahan kita yang berada di dalam masjid ini, kita dapat syafaat Nabi, dapat syafaat ulama, dan dapat syafaat orang yang mati syahid. Jadi syafaat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi, mana alim ulama, begitu juga dengan orang yang mati syahid ini. Dan mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan orang yang Nabi memberi syafaat kepada kita. Dan bahawasanya ia, kata mu'alif, bahawasanya ia intikad bahawa Nabi kita SAW itu Arabi, lagi Quraisy, iaitu Nabi Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, anak Qusay ibn Kilab, anak Murrah, anak Ka'bi, anak Lu'ay, anak Ghalib, anak Fihrin, anak Malik, anak Nadri, anak Kinanah, anak Khuzaimah,
anak Mudrikah, anak Ilyas, anak Mudir, anak Nizar, anak Ma'adi, dan anak Adnan. Ini nasab keturunan Nabi. Yang Nabi menyebut sampai kepada Adnan sahaja. Tak sampai kepada Nabi Adam alaihissalam lah. Sebab Nabi kata, selepas itu banyaklah pendusta-pendusta nasabnya. Itu yang sahihnya. Yang Nabi sebut sampai kepada Adnan. Itu pada keturunan Nabi SAW. Dan bondanya Aminah, anak Wahbin, anak Abdul Manaf, anak Zuhrah, anak Kilab, sampai kepada Kilab saja disebut bagi keturunan pada ibu Nabi SAW. Jadi ayah Nabi dan ibu Nabi orang ahli syurga, ahli jannah. Ada satu golongan yang menyebut hadis Nabi ayah Nabi beriman tak sahih lah, macam-macam. Tapi dibahas oleh Imam Sayuti. Imam Sayuti menyebut dalam satu kitab dia dikarang tentang hadis-hadis yang datang yang menunjuk berimannya ayah dan ibu Nabi kepada Nabi SAW kerana kemuliaan Nabi SAW. Bahkan disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dia dalam menghuraikan ahli fatrah. Ahli fatrah ini maknanya yang berada di antara dua zaman yang tidak ada terputus Rasul, terputus Nabi. Yang antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Itu dinamakan ahli fatrah. Jadi ahli fatrah ini disebut oleh Abdul Salam dalam kitab Abdul Salam Syarah Matan Jaharatul Tauhid. Disebut oleh Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Isabah. Mereka ini mereka yang lepas daripada seksaan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana terputusnya Rasul. Sebab di antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputusnya Rasul selama 300 tahun. Tak ada Nabi. Maka ahli fatrah ini ahli yang dah dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala mu'allif rahimallahu taala, dan bahawasanya Nabi SAW itu putih warnanya bercampur merah. Ini panggil syama'il, sifat-sifat yang kesempurnaan yang ada pada Nabi SAW. Disebut warna kulit Nabi ialah putih yang bercampur merah. Kalau kita lihat, kita pergi ke Mekah, ke Madinah, kata dalam 40% sahaja asalnya penduduk asal Mekah dan Madinah ini. Yang lainnya ia dapat kerakyatan lah daripada kerajaan Saudi. Kalau yang hitam-hitam tu bukan penduduk asal. Yang asalnya ialah kita dapat lihat pada dia punya warna kulit dia cantik. Sebagaimana warna kulit Nabi SAW putih yang bercampur merah. Ini dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebut, yang dikarang oleh Imam Tirmizi. Disebut bagi sifat pada fizikal Nabi SAW. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang, InsyaAllah kita bincang tentang sifat-sifat kemuliaan yang ada, fizikal yang ada pada Nabi SAW. Qala mu'allif, dan bahasanya ialah kesudahan segala anbiya dan mursalin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka du'an mutaqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi